Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang zarful zaman wa zarful makan. Okey, maksud zarful zaman ini sama seperti masa dan waktu ataupun kata yang menunjukkan kepada masa dan waktu. Manakala zarful makan pula membawa maksud kata arah. Untuk mudah terjemah, menunjukkan kepada arah ataupun kata yang menunjukkan pada suatu tempat ataupun suatu arah. Okey, mari kita mulakan dengan zarful makan, iaitu kata yang menunjukkan pada waktu ataupun zaman. Okey, apa maksud zarful zaman? Ia bermaksud asma' hiya asma'un tadullu ala fatratin muhaddadatin min az-zaman wa tusta'mal li ma'rifati az-zamani huduthil fi'al. Dia menunjukkan kepada, ia adalah kata nama yang menunjukkan kepada satu tempoh masa yang tertentu. Okey, berdasarkan masa tertentu digunakan untuk mengetahui waktu berlakunya sesuatu perbuatan. Okey, ayuh kita tengok contoh daripada untuk lebih memahami apa itu zarful zaman. Okey, pertama contohnya seperti zuhur. Zuhur ni adalah waktu zuhur. Asar, waktu asar. Maghrib, waktu maghrib. Lail, malam. Isya, waktu isya. Kemudian ghadan, maksud esok. Seterusnya lahzah, sekejap. Okey, dia dipanggil apa? Momentarily. Itu maksud lahzah, seketika, sekejap. Sa'ah bermaksud jam. Okay, beberapa jam. Yaum, hari. Usbu' bermaksud minggu. Seterusnya syahr. Syahr bermaksud bulan. Kemudian sanah bermaksud tahun. Kemudian selain pada sanah, ada juga perkataan amun juga bermaksud tahun. Seterusnya ialah sabah, waktu pagi. Kemudian masa, waktu petang. Okey, contoh yang lain seperti tiwal, sepanjang. Sepanjang apa? Mungkin sepanjang masa. Jadi ada selepas perkataan semua ada perkataan yang lain lah. Muddah, tempoh. Khilal, dalam beberapa ketika, contoh. Kemudian fatrah, tempoh. Seterusnya athna, yang ini bermaksud ketika. Kemudian hina, ketika. Ketika apa? Contoh. Seterusnya abadan, always, selama-lamanya. Itu maksud abadan. Qabla bermaksud sebelum. Kemudian ada perkataan selepas. Kemudian ba'da, selepas. Okey, ini merupakan contoh bagi zarful zaman. Okey, mari kita tengok contoh di dalam ayat. Contoh dalam ayat, contoh di sini nombor 1. Nama at-tiflu sa'atan. Maksudnya kanak-kanak tu telah tidur lebih kurang 1 jam. Sa'atan ni menunjukkan kepada lama mana dia tidur. Kerana daripada ta'rif tadi, zarf ni nak menunjukkan kepada tempoh berlakunya suatu perbuatan. Contohnya perbuatan tidur selama 1 jam. Nama at-tiflu sa'atan. Kemudian yang kedua, amiltu. Okey, amiltu ni sukun. Amiltu yauman wahidan. Saya telah bekerja 1 hari saja. Yauman wahidan maksudnya 1 hari. Kemudian yauman, ditambah yauman, hari, wahidan, 1 hari. Ghabat Fatimah usbu'an. Maksud ghabat di sini adalah tak hadir, ghaib. Kan kita sebut ghaib, tapi Arab maksud ghabat ni maksudnya tak hadir. Ghaib, maksud ghaib lah. Isim, ini fi'il. Ghabat Fatimah usbu'an. Fatimah tak hadir selama 1 minggu. Begitu. Seterusnya, wa yasumu syahr Ramadan. Dia berpuasa bulan Ramadan. Okey, seterusnya, kam sanah umru Faiz. Berapa tahun umur Faiz? Sanah, kam sanah, kam sanatan. Biasa kita sebut kam umruka kan, berapa umur. Tapi sebenarnya selepas
kam tu ada perkataan sanah. Kam sanah umruka, berapa tahun umur kamu. Seterusnya, hal nataqabalu masa'an, adakah kita boleh berjumpa pada waktu petang? Itu maksud masa'an. Kalau pagi, sabahan, zuhran, asran. Ikut kita, lailan, malam. Okay. Dan selainnya. Kemudian, yang ketujuh, lahzah rajaan. Raja ni maksudnya harap. Maksudnya harap sangat. Please lah, kita boleh sebut please. Tunggu sekejap. Please. Itu maksud lahzah rajaan. Rajaan, bila sebut rajaan, please. Itu maksudnya. Okay. Sekejap. Tunggu. Please. Tolong. Kemudian seterusnya. Ghadan araka. Esok aku jumpa kau. Itu maksud ghadan araka. Kalau perempuan, ghadan araki. Seterusnya. Nadhhabu hina ta'ti. Kita pergi bila awak dah sampai. Maksudnya mungkin kita, kawan ni mungkin sedang tunggu kawan seorang lagi. Kemudian dia pun kata, bila nak pergi? Okay. Kita pergi bila awak sampai. Ketika, maksudnya hina ketika. Nadhhabu hina ta'ti. Jadi perkataan hina ini adalah zarf zaman. Seterusnya, yang terakhir, ba'da qalil yantahi amali. Maksud ba'da ni selepas. Qalil ni sedikit. Maksudnya selepas sedikit. Maksudnya adalah selepas ini. Selepas ini, dalam masa yang terdekat ni, amali. Kerja saya akan habis. Jadi, sekejap lagi, kerja saya habis. Ba'da qalil. Kalau qabla qalil, sebentar tadi. Qabla qalil. Okay, ba'da qalil. Ba'da selepas ini. Kalau qabla qalil, sebelum ini. Okay. Contoh qabla, inilah. Qabla, ba'da. Seterusnya. Okay, habis zarf zaman. Kemudian kita masuk pula kepada zarful makan. Zarful makan. Yang mana kita mudah terjemahkan sebagai kata arah. Okey, tapi apa takrif di sini kita tengok. Asma'un tusta'malu lidalalati ala makani huduthil fi'l. Wa min hadhihi az-zuruf, okey, ia bermaksud kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada tempat berlakunya suatu perbuatan. Okey, di antara zaraf tersebut ataupun kata arah tersebut, ni contoh amam, amama, hadapan, di hadapan, wara'a, di belakang, khalfa, juga di belakang, yamina, maksud di sebelah kanan, yasara, sebelah kiri. Okay. Kemudian shimala, okay, sebelah utara, januba, sebelah selatan, syarqa, timur, gharba, barat, wasata, tengah, mungkin di tengah-tengah, okay, di antara, di tengah-tengah lah, okay. Fauqa, di atas, tahta, di bawah, qurba, dekat, berdekatan, itu maksud. Okay. Baina, di antara, inda, di sisi, lada, juga di sisi, ataupun mempunyai. Juga kita boleh terjemah kedua-dua ini sebagai mempunyai. Contoh, indi qalam, saya ada. Maksud di sisi saya ni pen, itu maksud. Maksud inda, indi ya, saya. Ladayya, di sisi saya pen. Jadi kita terjemah sebagai saya ada ataupun kita terjemah sebagai di sisi. Seterusnya, haula, sekitar. Contohnya macam asur haula baiti, pagar keliling rumah saya. Itu maksud haula. Duna, tanpa. Okey, ini di antara kata yang menunjukkan kepada arah. Okey. Kita tengok contoh di dalam ayat. Al-amthilah fil jumlah. Okey, pertama, al-baitu
Amamal madrasah. Rumah itu di hadapan sekolah, di hadapan amam. Kemudian an-nahru wara as-suqi. Sebatang sungai ada di belakang pasar. Maknanya belakang pasar tu ada sebatang sungai. Itu maksudnya. Kemudian al-mudir khalfal fasli. Seorang pengetua, pengurus ke apa, berada di belakang kelas. Kalau kat sini kita boleh kata sebagai pengetua atau guru besar, boleh mudir. Dia yang menguruskan sekolah. Kita panggil dia mudir. Khalfal fasli, iaitu belakang kelas. Kemudian al-maktabah ala yaminil masjid. Perpustakaan itu ada di sebelah kanan masjid. Al-maktabah ala yamin al-masjid. Maktabah berada sebelah kanan masjid. Seterusnya, al-mat'am ala yasaril idarah. Restoran itu ataupun kedai makan itu ala yasari, sebelah kiri. Walaupun ala ni di atas, tapi bila dia ala yasari kita terjemah sebagai di sebelah lah untuk mula faham. Idarah, sebelah pejabat, sebelah kiri pejabat. Seterusnya, taqa'u Thailand shimala Malaysia. Thailand terletak, taqa'u ni terletak. Thailand terletak di sebelah shimal, iaitu utara Malaysia. Malaysia. Okay, sebelah shimala Malaysia, itu sebelah utara Malaysia. Kemudian yang ketujuh, taqa'u Singapura januba Malaysia. Singapura terletak di sebelah selatan, januba Malaysia, itu selatan Malaysia. Kemudian yahidul Iraq min syarqi Iran. Maksud Iran ni dia terletak antara sempadan sebelah timur, itu Iran. Di mana sebelah timur Iraq itu ialah Iran. Itu maksud syarqi. Kemudian yahidul Misra minal gharbi Libya. Di manakala Mesir itu dihadkan pada bahagian barat, iaitu Libya. Itu maksudnya. Maksud Mesir berada pada barat Libya. Seterusnya, Saqabtu wasatal waraqah. Maksud saqabtu ni saya telah macam punch. Kan punch, menebuk lubang di tengah-tengah. Wasata maksudnya tengah. Tengah apa? Tengah waraqah. Waraqah bermaksud kertas. Itu maksud saqabtu, saya telah menebuk lubang. Puncher kan, kita guna puncher tu wasatul waraqah. Okey, seterusnya, qadhu fawqa min dadah. Maksudnya sebuah mangkuk atau bermangkuk berada di atas meja. Fawqa di atas. Okey, apa beza fawqa dan ala? Ala tu atas dan juga fawqa alas juga atas. Beza dia, fawqa ni dia mungkin dia berada di tinggi, meja yang tinggi contoh. Kalau ala tu juga atas tapi dia bawah, dia rendah sikit. Seterusnya, al-hiza'u tahta as-sarir. Kasut itu di bawah katil. Seterusnya, al-hallaqu qurba saydaliyah. Kedai gunting rambut itu dekat dengan saydaliyah, farmasi. Banyak ni. Tujadu syajarah baina baitain. Terdapat sebuah pokok di antara dua buah rumah. Maksudnya ada dua buah rumah, tengah-tengah tu ada sebatang pokok. Syajarah. Okay, baina maksudnya di antara dua rumah, baitain. Kemudian ra'aitu kitabi indak. Saya melihat buku saya di sisi kamu. Maksudnya saya lihat ni buku saya ada dengan kamu lah, ada di sisi kamu. Maksud kamu ambil buku saya lah, itu maksudnya. Kemudian yang ke-16, lada at-tadir nuqulun kasirun. Maksud di sini di sisi peniaga duit yang banyak. Di sisi peniaga maksudnya peniaga mempunyai duit yang banyak.
termasuk lada dan juga inda yang saya terangkan sebelum ini. Kemudian seterusnya bana al-banna. Okey, bana ni maksudnya macam apa? Pembina. Okey. Pembina. Ya ke? Kreator ataupun kontraktor ke apa. Ni orang yang membina lah. Okey. Kontraktor ataupun seorang pembina, pembuat, okey, seorang pembuat telah membina suwaron. Okey. Suwaron ni adalah pagar haulal bait, sekeliling ataupun di keliling rumah. Seterusnya marrul lissu duna an ash'ur. Seorang perompak berlalu. Maksudnya dia melalui depan saya lah. Itu maksudnya marrul lissu. Seorang perompak, penyamun, pencuri berlalu duna an ash'ur, tanpa saya perasan. Tanpa an ash'ur, tanpa saya sedar. Itu maksud ash'ur. Seterusnya sirtu milan. Saya telah berjalan satu mile, kan? 1 mile. Mile apa maksud mile? 1 kilometer. 1 mile lah. Kemudian dan sara aliyun kilometron. Maksudnya Ali telah berjalan sejauh 1 kilometer. Okey, dan itu yang terakhir lah. Okey, itu yang ke-20. Jadi itu sahaja adalah zaraf zaman. Jadi semoga dengan penerangan ini kita dapat membezakan di antara zarful zaman, zarful makan, kata arah, kata yang menunjukkan kepada tempat, dan juga zarful makan, kata yang menunjukkan kepada zaman ataupun masa. Okey, itu saja. Semoga kita faham apa yang kita belajar pada hari ini. Wabihaza naktafi bihaza qadar. Dengan itu cukup sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.